أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah kurniakan lagi ruang dan peluang kita, insya-Allah. Marilah kita memanfaatkan sedaya yang mungkin sehingga tidak sikit pun tak tercicirlah ruang dan peluang itu, melainkan semuanya ada bukti dan ada saksi untuk kita memperolehi redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini tajuk kita adalah Ramadan mendidik hati dan peribadi. Ya, Ramadan mendidik hati dan peribadi. Kalau Ramadan hati busuk juga, something wrong somewhere. Kalau Ramadan akhlak tak elok juga, ada yang tak kena lah. Maksudnya dia mengabaikan Ramadan yang sebenar yang Allah bagi. Sebab kalau semua tahu dalam hadis baginda Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Hibban, bahawa ada sebahagian besar daripada manusia yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tak dapat keampunan, fadakhalan nar, dia masuk neraka. Fa'ab'ahu Allah, lalu dia dijauhkan daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Bahaya. So, sebab itu kalau kita nak lihat tentang tarbiyah, maka Ramadan ni memang bulan untuk tarbiyah, bulan pendidikan, atau semua ustaz-ustaz sebut madrasah, terutama madrasah dalam mengawal nafsu, ya, mengawal ketamakan dan haloba, ya, mengawal benda-benda yang tak elok lah. Maka Ramadan itu memang bulan tarbiyah. Dalam keadaan yang terkadang kita lalai daripada bulan Muharram sampai Sya'ban, tiba-tiba Allah offer bagi kita, masuklah dalam bulan Ramadan, Allah nak bersihkan hati kita, Allah nak bagi kenikmatan demi kenikmatan. Maka janganlah kita lalai daripada mengambil ruang dan peluang tersebut. Baik, saya nak share satu ayat Al-Quranul Karim yang kita boleh tengok dalam surah An-Nahli. Ya, surah An-Nahli pada surah yang ke-16 pada ayat yang ke-78. Ya, surah An-Nahli, cuba cek tengok kok saya tersilap ke apa ke. Ya, surah ke-16 pada ayat yang ke-78. Ya, berhubung dengan bagaimana Allah menyebut tentang hati. Bila mana Allah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Betul kan? Cek tengok. Betul kan, ya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Apa kata Allah? Dan ketika Allah mengeluarkan min butuni ummahatikum, ketika Allah mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu tu, la ta'lamuna syai', kamu apa pun tak reti. Tapi waja'ala lakumus sam, tetapi Allah mengurniakan kepada kamu pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, yakni hati, la'allakum tashkurun, agar kamu itu jadi hamba yang
bersyukur. Maksudnya ketika Allah kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah bagi kepada kita hati, pandangan mata dan pendengaran telinga agar kita jadi la'allakum tashkurun, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kalau kita nak lihat di sini, kalau kita buka dalam Al-Quran lah, kita akan jumpa Allah sebut tentang hati, mata dan telinga. Telinga, hati dan mata, mata, telinga dan hati, pusing sebanyak 132 kali dalam Al-Quranul Karim. Nak menunjukkan bahawa tiga benda ni sangat utama di dalam membentuk amal kita kepada Allah. Apabila kita mendengar dengan telinga zahir, maka kirimkan hingga ke telinga hati. Apabila kita melihat dengan mata zahir, maka kirimkan ke mata hati. Barulah berubah antara penglihatan kepada kesedaran, pendengaran kepada kesedaran, apa yang ada di akal pengetahuan hantar kepada dalam hati, maka pengetahuan atau tahu menjadikan manusia sedar. Ramai orang tahu bulan ini Ramadan, tapi dia tak sedar kerana dia hanya memandang dengan telinga zahir, mendengar dengan telinga zahir dan memikir dengan akal sekadar tahu, tapi dia tak sedar. Orang yang sedar sahaja dia mampu berubah untuk menilai kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Berdasarkan ayat ini, maka ulama mengatakan bahawa sepatutnya manusia seperti kita menggunakan institusi pendidikan Ramadan ini sebagai suatu yang mengubah manusia kepada ke arah lebih baik. Sebab tu Ramadan ni kalau kita betul-betul perhati, dia ada 3 hak. Hak sebelum Ramadan, hak semasa Ramadan dan hak selepas Ramadan. Hanya orang yang ada hati perasan. Bila nak masuk Ramadan je kita rasa seronoknya, terujanya, bersihkan rumah, beli kurma, itu dan ini, seronok, sangat-sangat seronok. Satu, selesai. Sekarang kita berada semasa Ramadan, maka grab, rebut semua peluang yang Allah tengah bagi pada kita. Jangan tercicir walaupun sikit. Dan satu lagi yang paling besar dalam hidup kita adalah membawa semua amalan Ramadan istiqamah sehingga di luar daripada Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan kita disuruh berpuasa fardu. InsyaAllah Syawal kita mulakan puasa sunat kerana ditarbiah dengan cukup sempurna. Dalam bulan Ramadan kita disuruh diajar bersedekah. InsyaAllah sedekah itu akan berterusan sampai sepanjang tahun. Tarawih mengajar kita untuk solat tahajud dan ini semua apa yang diajar dalam Ramadan Al-Mubarak. So bagaimana nak cek sama ada hati kita ni bersih atau tidak ke begitu begini, maka Ramadan adalah sebagai penanda aras. Nak ambil atau tak nak ambil. Pertama sekali ulama kata bahawa Ramadan mendidik hati agar kita dapat merasai bahawa Ramadan itu adalah hadiah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, hari ini kita sedar ke tidak yang Ramadan ini adalah kasih dan sayang Allah. Hari ini kita sedar ke tidak bahawa Ramadan itu hadiah yang besar yang Allah nak bagi pada kita. Hari ini kita sedar ke tidak bahawa Ramadan adalah gedung pahala yang Allah cuba nak bagi kepada hamba-Nya yang hujung ayat tadi la'allakum tashkurun, yakni yang bersyukur dengan nikmat Tuhan. Maka perkara yang paling asas sekali dalam hidup kita adalah kita kena didik hati kita agar hati ni rasa. Ada manusia pandang orang miskin tapi tak rasa kat hati. Ada orang pandang orang susah, dia tak fikir di fikiran. Ada orang pandang orang yang
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya datang tadi jam sekejap dekat highway utara selatan. Saya dah Bukit Beruntung, memang kena lalu utara selatan sebelum naik ke Gatri. Aksiden, bergelimpangan. Baru saya jadi 3-4 orang. Nampak bentuk patah tu, Allahu Rabbi, sangat-sangat menakutkan lah. Sangat-sangat takut. Maka manusia pandang, adakah pandang itu membuahkan akal fikir dan kemudian ada rasa dalam hati? Adakah telinga yang mendengar itu membuahkan akal fikir yang baik dan kemudian meletakkan dalam hati? Itu yang kata rasa. Kalau manusia hilang rasa, macam kita hilang rasa makan. Ada orang ada penyakit, ya, tak ada rasa langsung. Bubuh garam dengan tak bubuh garam tak ada masalah. Itu je yang dia rasa. Maka kita tak rasa seronok. Sebab tu dalam hidup kita makan, kalau kita makan kalau tak bubuh garam, maka rasa memang tak selesa lah. Kita kena ganti dengan benda lain tu dan ni. Macam itulah hidup kalau tak ada rasa. Hidup kalau tak ada rasa, maka Ramadan akan menjadi sia-sia dalam hidup. Ya, macam mana nak bagi rasa tu? Gunakan semua yang disebut oleh Allah. Mata, pandang dan fikir. Telinga, dengar dan fikir. Buahnya hantar ke dalam hati. Dan hatilah yang akan merasakan bahawa Allahu Akbar. Dalam keadaan aku banyak dosa ni, Allah masih panjangkan umur aku lagi. Allah masih bagi kebaikan pada aku. Apalah ya, kasih sayang Allah besar benar. Macam itulah keadaannya. Itu yang pertama. Maksudnya Ramadan dia didik hati kita ni, agar hati tu ada rasa dengan tawaran dan offer yang sedang Allah bagi kepada kita. Kita rasa bila mana Allah nak angkat kita, la'allakum tattaqun. Ini diulang-ulang oleh penceramah bulan ni. Puasa Ramadan Allah angkat, la'allakum tattaqun, agar dengan takwa itu Allah ambil asbab untuk masuk dalam syurga Allah. Rasa bahawa Ramadan ini Allah suruh kita puasa, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, diampun dosa mereka yang telah lalu. Hati kita ni biar sampai dia rasa tarawih yang disediakan oleh Allah itu bukan sia-sia, tapi Allah nak gandakan dengan gandaan pahala yang cukup besar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling beruntung. Tambahan saya dari Bukit Beruntung. Ya, lagi beruntung. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Ngaji Quran alif lam mim, bukan dapat 10 tapi dapat 30. Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah ganjarannya lebih dari 700 kali ganda. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 8 tambah 3 11 rakaat. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, diampun dosa mereka yang telah lalu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia puasa, dia meninggal esok nak masuk syurga, Allah sediakan dia laluan VVIP, pintu syurga yang dinamakan Ar-Rayyan. Hanya ni orang puasa saja yang boleh masuk, orang lain tak boleh masuk. Indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pendek umur pahala banyak. Lailatul Qadar Allah bagi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita nak fikir kat mana, guna akal fikir kita, dan setelah fikir lontarkan dalam hati kita agar kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Yang tu yang pertama. Apa yang pertama? Didik hati agar rasa. Ya, rasa itu penting. Orang yang tak ada rasa, dia memang sia-sia lah. Baik. Yang kedua, mendidik hati kita untuk menguatkan tubuh badan kita agar dapat bangun
di waktu sahur untuk mengharap keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah janji melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu barakah. Kalau ngarap ke tubuh badan kita tak ada harapan. Tapi hati yang bentuk tubuh badan kita, jangan, tak bangun rugi. Allah menyediakan keberkatan. Apa maksud keberkatan? Kemakbulan dalam semua kehidupannya. Kemakbulan. Jadi rugi kalau manusia tak mau kemakbulan yang disediakan oleh Allah. Hajat-hajat dia insya-Allah Allah tunaikan. Cuma dalam bentuk cara Allah menunaikan, bukan cara kita. Mungkin kita nak 2-3 juta duit, tapi Allah tak bagi situ. Allah bagi sikit penuh dengan keberkatan. Allah bagi sikit kita tenang aja. Allah tak bagi kita jadi sia-sia dalam hidup. Maka sebab itu dia dalam hal ini, bab ini dikatakan yang kedua, mendidik hati agar dapat bangun bersahur kerana harapkan tu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah janji kita dalam syurga lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Allah janji, kamu buat macam ni, aku bagi syurga. Allah janji, siapa yang ingat padaku, aku ingat padanya. La tahzan. Apa lagi? Jangan bersedih, Allah bersama kamu. Semua janji Allah cukup banyak dalam Al-Quran. Cuma kita tak berapa perhati apa yang Allah sedang janjikan. Baik, itu yang kedua tadi. Baginda Nabi SAW kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Bagi orang yang berfikir secara biasa, dia kata tak payahlah, kita dah makan pukul 12, udahlah buka puasa pun lauk macam kenduri kahwin. Buka puasa, sahur macam kenduri arwah lauknya. Murih lagi, tak termasuk yang bungkus bawa balik. Kan? Jadi sebelum tidur pukul 12.30, pukul 1 sebelum tidur tu dah banyak menu makan. Hakikatnya badan tak perlu dah. Tak perlu dah. Tapi kita rasa dari sudut lain. Kita tak nampak dari sudut makan tu. Kita nampak dari sudut waktu sahur. Hadis Muslim menyebut bahawa pada waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Baitul Izzah. Pertama tujuannya adalah untuk memakbulkan permintaan hambanya. Kedua, dengan tujuan untuk menunaikan perlindungan kalau kita minta perlindungan. Dan ketiga, dengan tujuan untuk mengampunkan dosa, makbulkan doa, tunaikan perlindungan dan juga memakbulkan mengampunkan dosa. Ada 3 benda. Jadi waktu sahur kita bukan disuruh hanya bangun dan makan, tak. Tapi sekurang-kurangnya ambil sedikit waktu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikrullah. Orang perempuan, Allahu akbar, besar pahala. Udahlah dia tidur paling lambat, sekarang bangun tu paling awal, berserabut, rambut macam helikat bangun lah. Berserabut. Tapi bagusnya orang perempuan ni, dia bangun tak fikir pasal diri dia, dia fikir pasal suami dia, dia fikir pasal anak-anak dia, ahli keluarga dia. Bunyi pedebang, tak tahu masak ke marah pun tak tahu. Ya, sungguh. Saya bagi tahu dengan isteri saya, kata tak apa, awak tak sempat tahajud pun tak apa, sebab malam tadi awak dah buat 11 rakaat dah.
Tak apa, awak bangun, fokus yang itu. Masak bagi elok-elok, suaminya makan seronok, anak-anaknya makan, pahala berlipat kali ganda. Jangan nampak tahajud tu solat saja. Tahajud itu bangun pada waktu yang disuruh dengan melakukan kebaikan. Bangun pada waktu sahur, bangun tak? Bangun. Kami orang lelaki, sementara isteri panaskan lauk, kami sempat tahajud. Takut kami pun terkejut. Kan? Isteri bangun tak? Bangun, alhamdulillah. Tapi dia tahajud dia cara lain. Tahajud dia adalah menyediakan makan minum untuk ahli keluarganya. Allah no pahala. Jangan merengek, jangan merungut lah. Kan? Ada orang kata, ustaz nasib baik ustaz Ramadan sebulan aja. Kalau setahun cengkung saya ustaz. Kan ya? Allahu akbar. Baik. Itu yang kedua kita kata apa tadi? Mendidik hati agar jasad kita boleh bangun bersahur dengan harapkan keberkatan. Yang ketiga, Ramadan mendidik hati untuk membangunkan juga pada waktu sahur itu agar kita dapat menggunakan ruang bertahajud. Dan kalaulah didikan ini berterusan, maka insya-Allah lepas Ramadan pun kita akan bertahajud. Semua bangun ni dengan tubuh badan ke? Tak. Saya teringat dulu, dalam tempoh mungkin 10 tahun lepas, saya mengajar di Surau At-Taqwa Seksyen 7. Surau At-Taqwa di antara pada waktu tu di Shah Alam, di antara surau yang sangat-sangat aktif. Pada satu hari malam tu jam 4 pagi saya sampai untuk Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Surau At-Taqwa tu bila kita masuk pagar dia naik bukit macam tu sikit. Seksyen 7 dia naik bukit macam tu sikit. Bila saya sampai, saya nampak ada dua kelibat. Lelaki jubah putih dengan perempuan memang pakai telekung putih tu. Pakai tongkat yang bulat tu. Angkat satu dengan suami dia pimpin dia. Naik. Tak sempat nak tanya pada waktu tu. Tapi nampak dah. Gagah badan ke? Bukan. Gagah iman dan hati dia. Selesai semua dah. Habis dah kuliah subuh apa semua, saya tanya. Saya tanya orang tu, saya tanya begini-begini sekian-sekian. Kata isteri sakit ke? Isteri tu 3 kali dah kena stroke. Tapi jiwa dia nak mari masjid untuk tahajud ni, Allah mengalahkan saya ustaz. Dia kata macam tu. Rupanya 3 kali stroke masih duk angkat tongkat. Nak juga nak qiyamul lail. Oh dahsyat. Ramadan, itu Ramadan. Maka yang bagi betul-betul kita sihat bukan tubuh badan kita. Tubuh badan dah tentulah. Kan tubuh badan tentu. Orang yang sihat banyak yang lalai. Yang tertinggal dekat saf pertama dengan kedua semua bakal jenazah masa tarawih itu kan. Yang tertinggal katalah buat 8, tiba-tiba buat 20. Buat 8 tiba-tiba tengok macam tak ada dah. Macam tak ada. Yang tinggal semua geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gaut. Ya. Kenapa? Sebab macam ni. Orang yang sihat ni waktu muda, kita dah tua lah kita. Waktu muda badan kita sihat tapi iman kita lemah dan ada penyakit dalam hati. Waktu tua badan dia sakit tapi iman dia dah semakin kukuh kerana melalui banyaknya perjalanan kehidupan dia. Sebab tu yang menunggu sampai 23 rakaat tu semua geng-geng tu belakang. Geng muda ghostan lama dah. Relax, letak gear reverse sikit. Ya sungguh. Ya sungguh kan. Maka sebab itu kita nak kuat macam mana tubuh badan kita akan jadi bersemangat bila mana hati kita sihat. Kalau hati kita tak sihat, dia takkan rasa apa-apa. Apa tarawih? Alah tak payahlah, aku penat. Tapi orang sakit tu, dia sakit, dia penat dan dia terus buat kekal. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tengok dekat masjid makcik-makcik, pakcik-pakcik walaupun dia duduk atas kerusi, tapi kalau boleh dia nak turun juga sujud kat bawah tu, merangkak-rangkak dia turun ni.
kita tengok dahsyat betul iman dia. Ngaji Quran ni kan, bersila tu kaki tu sampai 3 jam. 3 jam. Sekarang tak boleh bangun, confirm. Krem terus. Iya, kesungguhan. Kita ke ngaji Quran bismillah. Baru bismillah. Allah, kesiannya untuk diri kita lah, untuk diri kita. Saya pun sama juga sebenarnya, tak cukup kuat. Okey. Jadi saya ulang balik. Yang pertama tadi, mendidik Ramadan, mendidik hati agar ada rasa. Yang kedua, Ramadan mendidik hati agar jasad mampu bangun dalam waktu sahur kerana mengharapkan keberkatan Allah yang Allah janji. Yang ketiga, Ramadan mendidik hati dengan menguatkan jasad agar bersahur itu untuk dia kekal dalam tahajud selepas keluar daripada Ramadan nanti. Jadi Ramadan ni memang bulan institusi pengajian betul lah, pendidikan betul. Kita buat insya-Allah, buat. Cuma kita manusia lemah ni, bila duduk di tempat orang yang buat macam tu, insya-Allah kita buat. Jadi puasa Ramadan pada hakikatnya dia terlalu mudah. Sebab semua orang puasa. Kau tunggu puasa 6 kerang. Kan? Kau tunggu puasa 6 kerang. Orang tu buat open house. Ni kan dah sekarang ni dah tak ada apa-apa halangan dah. Kita pun asal niat nak puasa, orang jemput. Asal niat nak jemput. Orang asal jemput je berbuka. Asal jemput je berbuka. Kan kita mengaji fiqh macam tu. Dah ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Ramadan mendidik hati kita agar menguatkan jasad untuk berpuasa kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharap ke diri kita, tak payahlah puasa, buat apa nak puasa. Kita ada sarapan pagi cekodok pisang, sarapan awal pagi, sat lagi pula nasi lemak sotong kembang, tengah hari biryani gam, petang kari pap King Kong, malam juara tom yam, tengah malam Burger King. Tu kalau ikut kita lah, memang itu je kerjanya. Tambah orang perempuan rajin ngatur, bawa geng dia. Suami tak bawa pula tu, dia bawa geng je. Rajin ngatur makan. Tak apa. Sebab itu hati dalam bulan Ramadan ni Allah didik hati kita agar tubuh badan mampu berpuasa. Kerana apa dia puasa? Mengharapkan redha Allah. Ada dalam hadis Nabi sebut bahawa Allah telah menyebut, hadis kursi. Allah kata amalan lain itu depa punya. Tapi puasa adalah untuk aku. Terpulang pada aku nak bagi berapa banyak pun pahala. Allahu Akbar. So kita paling penting adalah rasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji Allah kita tak yakin, something wrong somewhere. Kalau kita tak berapa rasa gairah untuk melakukan terima tawaran Allah, ada yang tak kena. Sebab tu saya selalu ulang tentang masalah hati. Hati ni dia mula rosak. Ulama kata ada kalimah menyebut rasa bersalah bila buat dosa. Ni hati mula dijangkiti. Dia buat dosa tak? Buat tapi rasa bersalah. Itu bagus satu. Rasa bersalah bila buat dosa. Bila rasa bersalah, apa yang kita perlu buat? Patah balik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau rasa berdosa, bila dia buat dosa, dia ulang balik. Rasa bersalah, dia buat lagi. Rasa bersalah, dia buat lagi. Sampai satu peringkat, rasa biasa bila buat dosa. Kenapa tak puasa? Biasa, gastrik. Kenapa tak solat? Biasalah, belum pencen. Kenapa tak sedekah? Biasalah. Kan hidup kita cari, kita kena makan, kita kena rasa, buat apa nak bagi kat orang. Tu. Ya. Maka kita ni
Jiwa kita tu dah rasa biasa. Kenapa tak ziarah mak dengan ayah? Biasalah, mak dengan ayah tak ada kacau apa pun, tak ada masalah. Kita dah rasa itu. Biasa dah. Bahaya. Pergi satu peringkat lagi yang lebih teruk, hati kronik, kanser. Teruk dah masa itu. Bila? Apabila ulama kata rasa seronok bila buat dosa. Kau tengok aku, semayang pun tidak. Company ada 18 cawangan. Kau tengok aku, ada tahajud? Tak perlu. Yang paling penting ni, tu intelligent. Begitu dia sebut. Kau tengok aku. Ya, begitu begini. Dia boleh cycling daripada Shah Alam ikut Gatri. Ni penuh lah kan. Cycling ikut Gatri ni, sepanjang Gatri, keluar pula ikut Lata sampai ke Ijuk. Patah balik mai sini, tak tahu berapa puluh kilometer. Dia tak mampu melangkah untuk mai ke masjid, hanya 3-4 waktu saja. Dia tak mampu nak bangun tahajud 2 rakaat. Dia tak mampu nak sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya kongsi cerita. Tok saya nama Leha binti Ahmad, meninggal lama dah. Tulis Jawi tak pandai, tulis Rumi. Tulis Jawi, tulis Rumi tak pandai. Baca Rumi pun tak pandai, hanya baca Jawi sahaja. Kerja dia apa? Motong getah. Menoreh getah saja. Duit tak tahu mai daripada mana, menoreh getah kampung yang berapa banyak sangat pokok dia tu, bukan estate pun. Kan berapa banyak. Tapi bila anak-anak ada masalah, contoh ayah saya ada masalah, mengadu dengan dia, tak tahu mana datang duit. Adik-beradik ada masalah, mengadu dengan dia. Saya masuk asrama, sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyhur Pulau Minang. Masa tu 400-500 ringgit kena buat preparation. Ada je duit, tak tahu mana datang mana. Ada je. Hidup dia ni cukup tenang, baik dengan manusia gitu ini. Jalan tak pakai selipar, tapak kaki keras. Kita beli selipar kat dia, dia pakai 2 kali je, raya dengan kenduri kahwin. Yang lain dia tak pakai. Tapi sebelum dia meninggal 2 hari, dia macam tahulah. Pesan dengan mak, pesan dengan ini. Kalau apa-apa Tuhan kat situ. Simpan dah duit RM1,800 untuk urusan pengkebumian dia. Simpan dah. Dia macam tahu. Dan betul selepas 2 hari, kita pergi tengok, dia solat subuh, sujud yang terakhir, dan dia meninggal dalam sujud. Subhanallah. Ada ilmu tinggi tak? Mana ada PhD? Tak ada. Tak ada pun. Duduk kat kampung, kerja, balik, rehat, gobek pinang. Gedegung. Itu je makan pinang. Ya, itu je. Tapi bersihnya jiwa dia. Allahu Akbar. Kau nak kata apa, kau katalah. Aku nak tolong orang juga. Dia tak risau nak share harta dia dengan orang lain. Kerana dia tahu bahawa bila dia sharing ni, maka Allah akan balik kepada dia. Itulah simple, perkara mudah. Maka tu datang daripada mana? Ni, hati. Yang kita selalu ulang, dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi gila, hati boleh jadi rosak dan binasa. So kalaulah tiba-tiba masih ada dalam hati kita rasa bersalah bila buat dosa, cantik. Buat apa? Berhenti, istighfar dan bina hidup baru. Itu cantik. Jangan sampai satu peringkat rasa biasa bila buat dosa. Kenapa makan rasuah? Biasalah, sekarang ekonomi tak cukup. Tu. Kan? Lebih buruk manusia adalah sampai satu peringkat rasa seronok bila buat dosa. Ini sangat menakutkan. Ini ada hubung kait dengan siapa? Ada hubung kait dengan hati. Sebab tu hati dia tak rasa apa-apa bila mana Ramadan masuk. Sampailah hari ni 19 Ramadan. Kan? 19 Ramadan. Dia tak rasa. Orang lain ni 19 kali dah tarawih. Pulun ni siang malam pagi petang, bekerja sana bekerja ni. Yang masak ni lintang pukang, pedepung. Tak dan tu lari sana lari sini, tinggal dulu pinggan mangkuk, lari pergi masjid, balik sekali lagi sambung pula dengan jubah-jubah tu. Allah. Saya tengok semua orang. Itu nilai dia. Sebab tu saya selalu kata orang perempuan
tempat dia syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan perjuangan cukup. Ikhlaskan. Jangan duk kata, jangan pula kata dengan suami, bang, awak boleh tahajud, saya nak masak. Awak boleh baca Quran, saya nak prepare tu, saya nak prepare ni, saya nak prepare tu. Bila saya nak beramal? Tak, itu amalan lah tu. Itu amalan lah. Buatlah untuk keluarga kita, kerana itu adalah hati yang sempurna. Baik, itu yang keempat tadi. Ramadan mendidik hati agar jasad dapat berpuasa kerana harapkan redha Allah. Ramadan mendidik hati kita agar kita dapat rasa bahawa Ramadan itu satu keampunan. Salawatul khamsun, salat antara 5 waktu. Ar-Ramadanu ila Ramadani, Juma'atu ila Juma'ati. 3 benda. Antara waktu solat adalah satu keampunan. Subuh nak pergi zuhur, semua tu keampunan. Antara Jumaat pergi ke Jumaat satu lagi, juga sebuah keampunan. Ar-Ramadanu ila Ramadani, daripada Ramadan kepada Ramadan adalah sebuah keampunan. Maka kita sepatutnya rasa, Allah, kasihnya Allah Ta'ala pada aku. Dalam keadaan banyaknya dosa, tinggal banyak amalan, tapi Allah bagi lagi kekuatan untuk aku. Cari keampunan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Seterusnya, yang kelima, Ramadan mendidik hati untuk terus mengawal mulut dan lisan daripada berkata perkara yang tak berfaedah. Alhamdulillah, bulan Ramadan tiba-tiba je ngaji Quran. Kalau tidak, Quran ada dalam lemari, tak angkat-angkat keluar. Tu hati tu dapat dididik dengan Ramadan. Cuma saya nak pesan pada orang perempuan, buatlah tadarus dengan cara yang betul, jangan buat cara kita. Tadarus yang orang duk buat sekarang ni, grup ni 10 juzuk, grup ni 10 juzuk, grup ni 10 juzuk. Lepas tu claim, kami dah khatam 30 juzuk. Siapa kami tu? Buat bagi elok-elok. Awak dah baca 10 juzuk, awak claim 30 juzuk, kenapa? Kalau grup nak buat grup, every single group tu dia kena habis 30 juzuk, baru khatam 30 juzuk. Buat bagi betul, jangan buat ikut cara kita. Lebih hebat lagi, dia ada 10 grup, satu grup 3 juzuk. 3 kali 10, 30. Satu hari clear. Tu kan. Tak boleh, kita tak boleh. Satu lagi, bila kita duduk dalam grup tu, katalah 10 orang tadilah, 10 orang tadi. Kawan kita baca nombor 1, kita nombor 9, kita kira muka surat 9. Pergi jalan dulu, main handphone. Tu tak khatam nama dia. Kita kena baca dan orang lain kena lihat. Mereka baca, kita kena lihat. Baru itu namanya khatam. Ikutlah berapa juzuk yang kita ambil. Orang perempuan dia bagus amalan dia, cuma dia nak buat cara dia. Saya kena tegur juga. Kadang-kadang nak cepat habis. Nak cepat habis. Rancang nak buat majlis khatam Quran tu kadang-kadang lebih banyak daripada baca Quran. Tempah baju baru, bunga telur lah, itu ini. Majlis khatam Quran tak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah salah buat tu untuk silaturahim. Tapi buatlah khatam tu dengan betul dulu. Ikut sunnah, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Okey. Jadi kita kena didik mulut kita. Memang Ramadan tu mendidik hati agar hati tu jaga mulut. Agar hati tu jaga mulut. Mulut ni bukan hanya tahan makan saja, tapi dia tahan daripada berkata-kata yang tak elok. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita Allah tidak memerlukan kita meninggalkan makan dan minum. Maksudnya tak perlu puasa. Seandainya kamu tidak dapat meninggalkan amalan dan percakapan yang keji. Kadang-kadang kita berbicara tentang hati-hati, jangan batal puasa, tapi kita lupa hati-hati, jangan batal pahala puasa. Puasa tak batal, rupanya pahala tak ada. Akhirnya hadis Nabi kata, ada orang puasa, mereka dapat lapar dan dahaga.
Allahu Akbar. Menakutkan kalau kita kaitkan dengan hati. Baik. Seterusnya dalam bab mulut tu, bab mulut. So bab mulut alhamdulillah sebab kita rajin baca Quran, rajin zikrullah. Zikir apa yang kita nak buat? Selepas solat jaga zikir. Bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul kursi jangan tinggal lepas solat fardu terutama. Kata Nabi, orang yang man hafadha, siapa yang kekal beramal dengan surah, dengan ayatul kursi selepas solat fardu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang dia daripada masuk syurga melainkan mati. Mati dakhalal jannah. Rajin sikit, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tenang aja, damai aja. Tengah hari kan tak masak, jadi zuhur tu bolehlah zikir panjang, jangan tidur panjang. Tapi saya pun tak marah dengan perempuan kalau dia tidur, sebab memang betul. Tambah-tambah yang geng buat kuih tu, cengkung dia. Sambut raya baju, susut baju tu, tak boleh pakai langsung. Kan yang bakar kuih tu kesian. Kesian, sangat-sangat kesian. Sebab tu saya selalu ulang bahawa wanita tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang betul. Baik. Ini mulut kita boleh guna. Kita boleh zikir. Pagi-pagi tadi subuh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali, Allah jaga kita sampai waktu petang. Baca 3 kali pada waktu petang, Allah pelihara kita sampai esok pagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali pagi, Allah jaga kita dari musibah besar sampai waktu petang. Baca petang hari, Allah pelihara sampai esok pagi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mulut ringan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak sangat, banyak sangat ya. Kita kalau nak buat dengan menggunakan mulut ni, Allah Rabbi, banyak betul lah, banyak betul. Dah penat sangat angkat telefon, mak tu bagus lah tu, itu zikir lah tu. Mak, apa khabar? Dah dapat belum? Apa yang dapat? Saya dah post harum manis, contoh. Ni kan kita post kat kita je dengan mak lupa. Tu kan kadang-kadang lah, dah dapat belum, begitu begini, tanya mak khabar mak, tanya persiapan raya macam mana, puasa macam mana. Lebih kurang lah, lebih kurang itu mulut kita. Boleh tak? Boleh. Paling tidak hak seorang Muslim ni jumpa bagi salam, jumpa je, assalamualaikum akak. Jangan kata akak, assalamualaikum, bukan akak dulu. Kak, lama tak jumpa, salam tak bagi lagi, apa khabar? Makin susut lah, la ilaha illallah. Tak, bagi salam dulu. Banyak nikmat. Kalau kita baca dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, antara orang Muslim ni ada 6 perkara. Siapa kalau nak jaga sungguh-sungguh Ramadan, jumpa bagi salam. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Paling bagus salam yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata ustaz macam ceramah aja. Bukan. Jawab dia sama atau lebih. Paling kurang sikit, assalamualaikum warahmatullahi. Paling tidak, assalamualaikum, akum, assalamualaikum, itu tak ada. Yang tu memang tak ada. Okey, baik. Jawab sama ataupun lebih. Jumpa bagi salam. Kedua, apabila dia menjemput,
penuhi undangannya. Contoh Ramadan ni ada orang jemput datang rumah buka puasa, bawalah semua keluarga gitu gini, maka kita kena penuhi undangannya, melainkan memang kita ada masalah yang memang telah dijadualkan, tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau tak ada apa-apa, maka kena penuhi undangannya, tak kisahlah siapa pun jemput. Yang ketiga, apabila dia perlukan nasihat, maka nasihatilah dia. Kita tengok dia lain macam datang mengaji. Kalau tidak, dia yang paling bising sekali. Dia lah happy sangat-sangat. Tiba-tiba nampak lain macam. Rupa-rupanya dia sakit. Cuma dia sembunyikan penyakit tu daripada kita. Tanya khabar dia. Tanya khabar. Bagi nasihat kepada dia. Dan nasihat itu seharusnya sesuai dengan kita. Maksudnya orang yang nak bagi nasihat tu kena sihat. Faham kan? Kalau orang nak bagi nasihat pun tak apa sihat, kau jangan. Okay? Maksudnya dia faham ilmu ketika nak bagi nasihat. Itu yang ketiga. Yang keempat, perkara mudah apabila sesama Islam ni, bila dengar dia bersin Hashim, kemudian dia sebut Alhamdulillah, kita dengar dia, maka kita doakan dia dengan Yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Okay. Nama dia tak kenal tak apa, sepedia pun tak kisah, asal dia bersin Hashim, kita dengar dia Alhamdulillah, kita pun doa perlahan-perlahan Yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Tapi kalau dia Hashim, excuse me, maka kita kata you may proceed. Tak payah doakan dia. Yang kelima, kata Nabi SAW, kalau kita nak buat baik sesama Islam, apabila dia sakit, ziarahilah dia. Bawa buah tangan sikit ke apa gitu gini. Ubat, bawa buah tangan ke gini-gini. Mungkin dia nakkan harum manis tengah musim lah ni. Kan mungkinlah, bawalah pergi kat dia. Cuma tengoklah, kalau dia pun sakit tu pun kencing manis sampai tak boleh nak kira, janganlah hang bawa harum manis. Mati orang tua tu sikit. Tu kan kena bawa yang buah tangan. Buah tangan yang paling sempurna bagi orang sakit air Zam-Zam. Paling bagus sekali. Kita baca dalam hadis air Zam-Zam ni, Nabi kata air Zam-Zam akan bergerak dengan izin Allah mengikut apa yang diniatkan oleh orang yang minum. Selesai. Kalau habatus sauda tak boleh juga. Habatus sauda tak boleh dengan penyakit panas. Makin panas dia. Tak boleh habatus sauda. Ya, kurma lagi dahsyat. Kurma dah direndam air gula, makan 3 biji, kencing manis 28. Tak boleh. So air Zam-Zam paling menyelamatkan lah. Okay? Ziarah orang, itu yang kelima. Dan yang keenam, kata Nabi SAW, bantu uruskan jenazah dan iring sampai ke tanah perkuburan bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, dia boleh pergi uruskan jenazah kalau jenazah tu jenazah perempuan. Habis urus jenazah, sudah habis. Bab bawa jenazah sampai kubur, biarkan orang lelaki yang uruskan. Tapi kalau jenazah tu lelaki, maka orang perempuan tak payah lama-lama. Nabi tegur, wahai perempuan, kamu mandikan jenazah ke? Bukan, ni yang lelaki. Habis kamu ngusung jenazah, bukan lelaki yang ngusungkan. Maka baliklah, kerana masjid yang terbaik bagimu adalah alam rumah tanggamu. Itu je. Kalau yang meninggal tu lelaki, biar lelaki yang uruskan sampai ke tanah perkuburan. Dan kita dapat pahala 2 qirat. Apa 2 qirat? Lebih besar daripada 2 bukit Uhud. Tu lagi. Percaya ke tidak kita dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 6 perkara yang tu boleh didik diri kita. Baik, kita balik pada perkara yang kelima tadi. Ramadan mendidik kita untuk mengawal mulut daripada bercakap yang tiada berfaedah. Juga dalam yang kelima juga mendidik hati untuk mengawal telinga daripada mendengar yang sia-sia. Bulan Ramadan tak payah tengok lagu ini, cerita Hindustan lah. Tak payah tengok drama-drama air mata yang tak memberi manfaat. Tak payah duk buka radio sampai 24 jam. Kabhi kabhi mere dil mein haya hai na kya hai. Tu meleleh yang mata. Faham tak juga?
Tu faham tak juga. Itulah hidup kita. Allah. Kadang saya sedih. Saya 2 hari lepas saya bagi tazkirah lah, macam ni lah kuliah lah. Ni pun lepas ni saya ke Daya Bumi, ada kuliah Zuhur di Daya Bumi. So apa saya buat? Saya kata poin paling besar pada 10 akhir Ramadan, tolong jangan dengar lagu raya. Sebab lagu raya membenamkan semangat mencari Lailatul Qadar. Dia buat kita sedih. Yang radio tu pun satu, belum apa-apa lagi. Bergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu, meleleh yang mata soksek. Tak, jangan. Kita tengah kejar lagi ni. Kita tak boleh berhenti. Kerana Lailatul Qadar baru saja nak menjelma, kita dah buat proses pengukuhan badan. Jangan tiba-tiba berdebu, drop begitu ya. Ya, tak boleh, sangat-sangat tak boleh. Maka sebab itu kita jaga telinga kita. Jangan duk dengar radio. Kalau boleh tutup. Saya kadang-kadang pergi rumah sahabat-sahabat, ada radio depa 24 jam. Radio tu berhenti masa rosak ya. Masa rosak ataupun TNB potong. Itu saja. Tapi hal lain dia memang buka sentiasa macam tu. Sampai satu ketika pengalaman, saya terpaksa bagi tahu dia, minta maaf tolong tutup radio Ustaz sebab kita nak sembahyang Jumaat ni. Ada dibukanya radio walaupun perlahan. Dia memang style dia memang macam tu. Sebab dia kata buka radio ni senang, waktu maghrib pun senang dengar, azan pun senang dengar. Iyalah memanglah nak solat ni, ya nantilah dia terganggu. Tapi itu memang macam tu. Kan? Memang macam tu. Jadi jaga. Hak nombor 5 ni, jaga hati supaya hati boleh kawal mulut, hati boleh kawal telinga, hati boleh kawal mata. Bagi kami orang lelaki, orang perempuan bab mata tak payah risau sangat. Bagi kami orang lelaki diwajibkan menundukkan pandangan, terutama bila pergi shopping. Shopping raya. Macam-macam mak nenek nanti kita jumpa. Kalau pergi shopping pakat baru balik pada mengaji ni boleh tahan lah, elok lah. Ni kalau yang pergi shopping ni dengan seluar jean 501 berketui-ketui melekat di badan ni, apa cerita? Pahala pun gugur berdebu jatuh gitu. Serban kalau boleh serban pun jatuh. Kan? Walaupun setan tak ada, tetapi hawa nafsu ada tak? Ada. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, surah ke berapa? Surah 12 ayat 53. Allah kata innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu tu dia sentiasa mengajak kepada kejahatan, melainkan nafsu yang dibiayai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulut kena jaga, telinga kena jaga, dan mata juga kena jaga. Yang keenam, alhamdulillah kita dapat share Facebook ada 482 orang. Alhamdulillah, lama tak buat ni. Okey. Yang keenam, Ramadan mendidik hati bagi mengukuhkan jasad dengan dapat melakukan solat tarawih dengan mengharapkan keampunan Allah. Hati kata, badan buat. Allah janji keampunan. Hati kata apa? Badan buat. Allah janji keampunan padamu. Mana janji Nabi? Nabi janji man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya, yakni dengan tarawih, dalam dia menghidupkan itu tarawih dengan harapkan rahmat Allah dan pahala dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Allahu Akbar. Salat 2 rakaat pun dapat pahala, tambah buat 11 rakaat. Allahu Akbar. Nilai dia tak tahu nak cakap lah, besar sangat. Seandainya kita tu
hati dia sihat. Yang tak buat solat tarawih itu tak sihat ke? Sihat. Badannya angkat besi, kanan 100 kilo, kiri 100 kilo, beketul-ketul macam Malik Noor badannya, macam Sazali Samad, tapi imannya itu kurus kering. Akhirnya badan yang sihat tak mampu berdiri hanya untuk 2, 4, 6 dan 8 rakaat. Tapi orang lain yang datang dengan penuh penyakit maka masih mampu, kerana itulah hidayah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita apa yang kita nak, dia bagi. Dia bagi. Cuma cara bagi dia tu cara dia lah, bukan cara kita. Cara bagi kita kena faham yang itu. Ada orang berdoa semalam, tiba-tiba hari ini Allah makbulkan doanya. Itu tanda Allah sayang padanya. Semalam doa, hari ini dapat. Ada orang berdoa 10 tahun yang lalu, hari ini baru Allah makbulkan doamu. Itu tanda Allah sedang menguji kesabaran dan keimananmu. Ada orang berdoa dari dulu sampai sekarang, dari muda dah sampai tua, dari mula hidup dah ada tanda nak mati tak dapat juga. Adakah Allah tak bagi doanya? Bukan. Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia pinta. Tu je. Mungkin kita nakkan kemewahan di dunia, Allah kata hang sabak sat saja. Dekat akhirat, aku bagi pada kamu Jannatul Firdaus, rumah dibina berjiran dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh minum air dari telaga Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesabaran dalam mendidik hati sangat penting. Sangat penting. Ya, saya sekarang tengah mendidik. Isteri kita mudah sikit. Bila mudah dia cepat terasa, bila cepat terasa atau dia mudah kita panggil respon segera, dia tak macam kita yang dah tua ni. Saya lah tua, perempuan belum. Tu. Yang orang tua ni dia dengar, dia tenung, dia fikir, baru dia respon. Orang muda ni kadang dia cepat respon. So saya didik, saya kata ketahuilah bahawa orang bersabar, nikmat dia, walaupun sabar tu ada sebesar zarah dalam badan dia, maka insya-Allah syurga bagi pihak dia. Tapi kalau orang dalam diri dia tak ada sabar pun walau sebesar zarah, maka dalam tempat dia tak ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang keenam dan yang terakhir. Ramadan mendidik hati kita agar menguatkan tubuh badan, mampu untuk melakukan sadaqatun jariyah. Tu. Saya teringat siapa nama Roma Irama ke dulu dia kata. Kesungguhan dalam mencari itu. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Kemana ku cari, tiada yang tahu. Apa yang ku cari, gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli. Merata pergi nak cari dunia. Sehinggalah hujung tu dia kata, dalam hal tu, walaupun adanya di hujung dunia, aku kan ke sana untuk mendapatkannya. Sampai hujung dunia, kutub utara. Tapi Masjid Bukit Jelutong dekat je tak mai. Sampai kutub utara dia pi. Orang miskin sebelah blok rumah dia pun dia tak pi. Itu manusia. Maka disuruh kepada kita, bawa hati kita supaya didik apa dia? Didik hati diri kita, hati kita dapat didik. Ramadan mendidik hati untuk mendidik tubuh badan kita melakukan ibadah sadaqatun jariyah. Bulan Ramadan Nabi paling dermawan, semua orang tahu. Cuma yang kita baca kisah Nabi dermawan tu,
kita tu dermawan ke al-bakhilun wal kedukutun? Kita tu macam-macamlah bentuk. Bagi orang buka puasa boleh, bantu orang miskin dalam bulan Ramadan, banyak baik kebaikannya. Bantu dia nak buat preparation untuk sambut raya, Allahu Akbar, besar keindahannya. Ya, jadi kita ambillah ruang. Saya selalu ulang, saya kata orang yang paling cerdik dan pandai adalah manusia apabila dia ada harta, kemudian dia menggunakan harta tu pada waktu dia hidup. Kerana dia yakin ketika dia menggunakan harta itu untuk kebaikan pada waktu dia hidup, seumpama dia mengirimkan harta itu kepada Allah untuk disimpan dalam syurga Allah Ta'ala. Dia kirim kat mana? Dia kirim dalam tabung Masjid Bukit Beruntung. Bukan jauh tabung tu. Dia kirim dengan kawan-kawan dia yang orang miskin. Ada di antara kita yang datang ni, ada yang duduk banglo, ada terrace house, ada terrace garden, ada yang duduk rumah flat. Jadi cuba cek dengan kawan-kawan kita tu yang memang duduk mai daripada mana, Bukit Kuda ke Kelang ke mana-mana ni semua. Cek dengan apa yang kita boleh bantu. Cari ruang dan peluang untuk buat. Allahu Akbar. Ya, maka sebab itu jangan kita biarkan diri kita jadi orang yang bawa harta menuju ketika waktu mati baru nak bawa, tak boleh. Nak bawa harta kepada Allah waktu hidup, kirim. Alhamdulillah, selesai. Tapi kalau kita tunggu mati, maka kita memang nampak jelas kita tak boleh bawa. Melainkan kita hanya boleh tinggal kepada waris keturunan kita. Waris keturunan kita tu pun belum tentu buat dengan cara yang baik lagi. Takut benda tu buat kita gelisah di alam barzah nanti. Maka bagi 7 perkara yang pada hari ini kita dapat belajar daripada Ramadan, mendidik hati dan peribadi. Ya, rujukan kita tadi, kesimpulan rujukan kita dari surah An-Nahli pada surah 16 ayat 78. Dan perkara yang pertama yang kita kata, didik hati agar timbul ada rasa. Perkara kedua, didik hati agar sahur tu kita dapat rasa keberkatan. Ketiga, didik hati mampu bangun sahur, dengan didikan itu kita boleh bertahajud. Keempat, didik hati agar jasad kuat berpuasa kerana mengharapkan redha Allah. Kelima, didik hati untuk hati mengawal mulut, telinga dan mata daripada perkara yang sia-sia. Keenam, didik hati untuk menguatkan jasad agar dapat melakukan tarawih dengan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketujuh, apa yang dikatakan Ramadan mendidik hati agar jasad ini dapat melakukan sadaqatun jariyah, yang limpahan rezekinya itu sangatlah banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.